Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Hafiz Omar. Hari ini hari Jumaat 8 Mac. Mari kita lihat carta dan bincangkan apa yang berlaku. Kami melihat bahawa euro telah pulih berbanding dolar Amerika Syarikat. Begitu juga pound British juga semakin mendapat tempat. Jika euro berkembang, aset berisiko yang lain akan segera mengikutinya. Inilah yang sebenarnya berlaku. Pemangkin pertumbuhan euro adalah mesyuarat dasar ECB. ECB memutuskan untuk mengekalkan kadar faedah pembiayaan semula tidak berubah pada 4.5%. Kadar deposit dibiarkan pada 4%. Presiden ECB Christine Lagarde berkata pada sidang akhbar bahawa penggubal dasar akan menerokai pengurangan kadar pertama pada awal musim panas tahun ini, mungkin pada bulan Jun. Sementara itu, pengawal sedia belum menerima bukti yang meyakinkan bahawa inflasi semakin menurun. Ramalan mencadangkan bahawa inflasi akan jatuh ke sasaran tahunan sebanyak 2% menjelang 2025. Namun Lagarde berkata bahawa data inflasi baru-baru ini bukanlah hujah yang berat untuk pemotongan kadar. Euro meningkat sebagai tindak balas kepada kenyataan sedemikian. Dolar Amerika Syarikat memanjangkan kelemahannya secara selari kerana Rezerv Persekutuan memberi isyarat bahawa penurunan kadar adalah di luar persoalan dalam jangka pendek. Sekarang mari kita semak kalender makroekonomi. Pada separuh pertama hari ini, Jerman akan melaporkan pengeluaran perindustriannya dan inflasi kilang. Data yang lebih menarik ialah KDNK zon euro untuk suku keempat. Angka yang disemak dijangka sepadan dengan penganggaran awal. Pertumbuhan ekonomi zon euro adalah mendata, dan jika KDNK lebih kukuh daripada jangkaan, euro akan menegaskan kekuatannya. Kemuncak hari ini pastinya adalah senarai gaji bukan ladang Amerika Syarikat untuk bulan Februari. Kadar pengangguran dijangka sama pada 3.7%. Sektor swasta Amerika Syarikat mungkin menambah 198,000 pekerjaan pada bulan lepas, berikutan lonjakan 353,000 sebelum ini. Namun, ia sering berlaku bahawa angka sebenar menentang konsensus. Jika pertumbuhan pekerjaan lebih lemah daripada jangkaan, ia akan memberi tamparan kepada dolar Amerika Syarikat. Sebaliknya, euro akan memegang bahagian atas. Jika angka itu lebih kuat daripada anggaran awal yang mana kali terakhir ia adalah 2 kali lebih besar daripada konsensus, dolar Amerika Syarikat boleh memperoleh semula kedudukannya, tetapi ia tidak akan menjejaskan aliran menaik dalam euro, dolar dan pasangan pound dolar. Sekarang saya ingin membincangkan gambaran teknikal. Carta 1 jam untuk pasangan euro dolar menunjukkan sokongan pada 1.0933. Jika euro berada di bawah tekanan, saya akan mengesyorkan untuk mempertimbangkan pembelian semasa false breakout. Jika pasaran menaik, berlaku rintangan akan ditemui pada 1.0967. Jika harga naik di atasnya, sekiranya NFP lemah, instrumen boleh mencapai 1.0998 dan juga menguji 1.1035. Di sini saya akan mempertimbangkan penjualan semasa rebound dengan mengambil kira pembetulan 35 pips. Adalah lebih baik untuk membuka penjualan terhadap arah aliran pada 1.1035 dan 1.0998 di rebound. Pastikan ada penjual di pasaran. Kemudian saya akan merancang pembelian dari 1.0937 dan 1.0909 dengan syarat terdapat false breakout. Pound sterling juga sedang membangunkan aliran menaik. Saya mahu melihat tahap 1.2785 dan saya menganggap bahawa purata bergerak akan menghampiri di sana. Tiada data ekonomi untuk UK hari ini. Jadi pedagang akan membuat keputusan berdasarkan data Amerika Syarikat. False breakout di 1.2785 akan menghasilkan isyarat beli dan aliran yang melebihi 1.2817 akan membuka laluan ke 1.2853. Dalam kes senarai gaji bukan pertanian yang lemah, harga boleh naik sehingga 1.2884 di mana saya akan membuka penjualan dengan mengambil kira pembetulan 20 sehingga ke 25 pips. Jika pembeli tidak aktif di 1.2785, adalah lebih baik untuk menangguhkan pembelian di 1.2755 atau 1.2723 dan memasuki pasaran semasa penurunan yang bertujuan untuk mengambil kira-kira 25 sehingga ke 30 pips. Sekian video analisis dari saya Hafiz Omar dan semoga berjumpa lagi.